Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali sekali lagi kita dalam rakaman video tentang tajuk bahagi tahun 4. Jadi pada malam ini rakaman ni pada jam 1.04 pagi. Jadi cikgu mengharapkan anak-anak mendapat manfaat daripada rakaman video yang cikgu sediakan. Sedikit sebanyak cikgu harap dapat membantu anak-anak khususnya mereka yang agak lemah dalam tajuk ini, khususnya subtopik bahagi. Bahagi ini bukanlah subtopik yang begitu digemari oleh semua murid. Mereka menganggap bahawa bahagi ini susah, sukar. Dan saya percaya apabila kalau kita nak sesuatu yang terbaik, kita kena buat latihan, kena buat latihan secara berterusan. Kemudian pastikan anak-anak semua jangan putus asa lah, jangan putus asa. Sentiasa ingin mencuba yang terbaik, memperbaiki setiap kelemahan, dan sentiasa membuat perubahan. Dia sebenarnya berterusan. Kalau kita penat, kita berhenti. Kalau kita letih, rehat. Tetapi latihan itu kena berterusan. Kita pelbagaikan persoalan. Kemudian pada masa yang sama dengan cara yang berbeza-beza. Tak ada masalah. Sebenarnya susah ke senang, jalan mudah ke jalan sukar, sebenarnya dalam matematik ini kita sentiasa meraihkan setiap pelbagai kaedah. Cikgu tak katakan bahawa kaedah cikgu mudah berbanding dengan kaedah yang awak pelajari, dan ada juga apa yang awak pelajari itu agak sukar tetapi kamu boleh buat. Jadi perkara ini sebenarnya subjektif, sebenarnya boleh, tak ada masalah. Awak mungkin ada belajar dengan guru di sekolah, guru sekolah awak juga sebelum ini tahun 3, tahun 3, tahun 2, tahun 1, mereka juga memberikan pendekatan yang berbeza-beza, tetapi matlamatnya sama, iaitu kita nak anak-anak semua boleh menguasai asas operasi 4 ini, tambah tolak darab bahagi dengan lebih baik, dengan lebih baik. Jadi pada pagi ini cikgu nak anak-anak semua lihat video ini sebagai satu daripada kaedah mudah bagaimana kita nak menyelesaikan bahagi. Secara asasnya apa yang perlu kita tahu, yang pertama sekali adalah bentuk bahagi itu sendiri, simbol bahagi itu. Bagaimana kita nak selesaikan dalam bentuk lazim, secara kaedah shortcut dan sebagainya. Sebenarnya perlukan asas yang kukuh, bermula dengan sifir, dan kita memahami konsep bahagi itu diselesaikan bagaimana. Ini penting. Kerana ada murid yang tidak tahu bagaimana untuk meletakkan bahagi itu. Yang mana satu di dalam, yang mana satu di luar, nombor di dalam dan nombor di luar. Kemudian ada yang tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan mengikut nilai tempat, bermula daripada mungkin daripada kalau 5 digit, mungkin daripada puluh ribu, kemudian daripada ribu. Dia tidak mahir tentang itu. Jadi ini penting, penting. Anak-anak semua kena pastikan menguasai asas ini dengan baik. Okey, baik. Jadi di sini apa yang kita nak tengok, sebelum itu cikgu dah ada berikan lembaran kerja. Di bawah lembaran kerja itu cikgu kali ini cikgu sediakan nota ringkas dan juga contoh. Contoh-contoh ini cikgu dapat juga daripada buku teks. Jadi apa cikgu kali ini ada teks. Anak semua, murid-murid semua dapat lihat secara khusus, secara fokus. Apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Okey, baik. Yang pertama sekali yang cikgu nak highlightkan pada anak-anak semua, murid-murid cikgu kasih sekalian, yang pertama sekali adalah kaedah yang pertama ini. Kalau kita lihat bagaimana kita nak membahagikan dia, 12,400 bahagi dengan 10. Ini kaedah yang biasa kita gunakan dalam bentuk lazim. Bermula bahagi daripada kiri ke kanan. Macam mana cara kita menyusun. Ini dalam bentuk lazim, dalam bentuk lazim. Ini bentuk lazim kalau kita lihat. Nampak? Bagaimana nak selesaikan. Dan kita kena tahu bahawa kaedah ini juga ada kaedah lain untuk memudahkan kita menjawab soalan bentuk begini. Sebagai contoh, cara yang lain kita boleh gunakan 12,400
kita bahagikan dengan 10. Kita bahagikan dia. Macam nak selesaikan? Okey, kita selesaikan. Okey, kita potong di sini, kita bahagikan dia. So jawapannya adalah 1240. Itulah jawapan dia. Ini salah satu cara, salah satu cara. Ataupun cara yang lain ada juga. Okey, ini cara pertama, kita letaklah cara kedua. Ini kedua, kita pergi cara yang ketiga. Cara ketiga pula, kita boleh gunakan cara begini. 12,400 kita bahagi dengan 10 sama dengan, apa perlu kita buat? Kita ambil di sini sifar dengan sifar, kita potong, dia automatik akan dapat 1240 pun boleh, tak ada masalah. Ini apabila melibatkan sifar, ada melibatkan sifar, melibatkan 10, melibatkan 100, melibatkan 1000, kita boleh gunakan kaedah begitu. Dia cepat dan pantas. Bagaimana dengan cara begini jugalah. Sebagai contoh, kita pergi kat sini, nampak tak sini? Bahagikan 59,300 dengan 100. Gunakan kaedah yang sama lah, boleh juga, tak ada masalah. Kita gunakan kaedah yang ada, jangan risau. Matematik ni sebenarnya pelbagai, tak ada masalah pun. Seperti mana kita gunakan kaedah 2 tadi, macam mana kita buat? 59,300 kita bahagikan dengan 100. Mana yang kita terus kemudian kita bahagikan dia, kita potong sifar beratas dan di bawah. Potong lagi satu sifar atas dan di bawah. So 593 bahagi dengan 1, kita akan dapat 593. Ingat tu, boleh ataupun cara yang seterusnya, kita boleh gunakan cara yang ketiga tadi. Jangan lupa lah yang cikgu tunjukkan tadi. Sebenarnya ada kaedahnya, tapi tak apa, kita tengok sama-sama. Mana bila ruang ni tak ada ni kan. Ruang ni terhad. Tak apa, kita ambil gunakan cara yang ketiga tadi adalah 59,300. Tu dia bahagi dengan, tak muat pula bahagi dengan 100. Cikgu terpaksa menggunakan ruang yang ada sahaja. Tak apalah seperti mana tadi, sebenarnya kemudian depan kita letak sama dengan kita buat ada 2, kita hitung dekat 593. Ini cara ni samalah dengan sama dengan cara macam ni. Sama-sama cara ni. Ini adalah salah satu cara. Tersasul cikgu. Pagi dah ni dah pukul 1 lebih kan. Tak apalah, sebab yang penting cikgu sebenarnya cikgu boleh mengambil bahan daripada YouTube sebenarnya, tetapi cikgu nak anak-anak mendapat sedikit sebanyak daripada pandangan daripada cikgu. Ini mungkin kelas yang terakhir untuk kita secara dalam talian, secara dalam video. Lepas ni kita secara bersemuka. Namun begitu, mungkin kaedah ini juga menarik kan. Mungkin kita boleh gunakan untuk awak buat revision, ulang kaji di rumah. Jadi video-video macam ni mungkin dapat membantu awak semua. Kita cuba. Okey, baik, kita di mana contoh yang telah diberikan ada dalam buku teks. Nampak tak macam mana mereka selesaikan soalan bentuk begini? Jom kita tengok sama-sama. Okey, nampak 43,000. Ini 43,000 bagi dengan 1,000. Nampak tak macam mana diselesaikan soalan ini? Kan? Kemudian hasilnya adalah 43,000 dibahagikan dengan 1,000. Tengok diselesaikan. Kita boleh lihat di sini. Macam mana diselesaikan. Nampak tak sini? Sifar kat situ. Dan akhir dapat jawapan. Jadi kat sini juga begitulah, boleh buat juga. Sini contoh. Sini. Dapat jawapan. Sini. Sejawapan 430. 1, 2, 3, 43. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh. Saya berharap anak-anak boleh memahami apa yang kemudian cikgu nak anak-anak semua merasakan bahawa saya tahu ada yang murid-murid yang tak berminat dengan matematik.
Cikgu mengharap persepsi awak negatif tentang matematik itu akan menjadi positif. Kita sentiasa nak tambah baik. Tak apa, jangan risau. Kita cuba bersama-sama. Kemudian kalau kita lihat bagaimana diselesaikan. Ini dia kaedah asasnya. Selesaikan tajuk bahagi ni kalau kita tengok sebagai contoh 30,546 bahagi dengan 6, kita kena tahu bagaimana kita nak buat penyusunan. Penyusunan. Nampak ni yang dah tentulah yang besar kita bahagi dengan yang kecil. Yang di depan bahagi yang di belakang. Ini asas-asas. Kalau awak jumpa nombor yang berlainan, itu cerita lain. Ini adalah tentang asas yang awak perlu tahu bagaimana kita nak susun. Bentuknya bagaimana, tengok macam mana, inilah ada kurungan begini, ni cara dia. Penyusunan adalah apabila dia melibatkan 5 digit, dah tentu dia bermula daripada 10,000, kemudian diikuti dengan 1,000, kemudian diikuti dengan ratus, 10 dan akhirnya diselesaikan di dapatlah jawapan. Itu apabila melibatkan tanpa baki. Tanpa baki. Kalau baki adalah lain pula. Ini adalah tanpa baki. Banyak cara sebenarnya kalau kita tengok. Ini ada yang berbaki, macam mana kita nak selesaikan. Ada sebenarnya kalau kita lihat bersama di sini. Okey, kalau kita lihat di sini macam mana kita nak selesaikan. Ini lihat macam mana soalan di sini. 62,157 kita bagi dengan 1,000. Kita nak potong macam mana? Tak boleh sebab dia melibatkan dia tidak ada melibatkan sifar. Nombor di depan tu tidak ada sifar, tak boleh nak potong. Okey, baik, kalau kita nak bahagikan macam mana bentuknya, kalau kita lihat macam mana diselesaikan dalam bentuk lazim, susunan begini, kemudian apabila dihasilkan jawapan dianya adalah berbaki. Cikgu boleh selesaikan ke lagi? Tak payah, sebabnya apabila awak dapat baki tersebut, dia tidak dapat diselesaikan apabila melibatkan pembahagi yang di hadapan. Tengok sini. Sini bahagi, kalau kita tengok sini adalah 197, memang tak boleh lah sebab tak boleh melepasi dia, pembahagi. Tidak boleh melepasi pembahagi, jadi kita, itulah hasilnya dan ianya berbaki. Inilah soal jawapan dia. Okey. Kalau sini kita tengok macam mana caranya, apabila sini ada, ini merupakan satunya baki dia. Kalau ada 2 ada sifar, di sini adalah bakinya. Kalau ada 3 sifar, 3 nombor lah di belakang itu merupakan baki. Boleh nampak kan? Boleh nampak kan? Okey, baik. Itu sebagai daripada kaedah. Okey, baik. Kemudian kalau kita tengok kat sini, macam mana diselesaikan. Cikgu, macam ini pun ada. Sebab saya kata, kita berikan pelbagai pendapat. Kita meraihkan pelbagai cara. Pelbagai cara, tak apa. Cikgu, boleh tak kalau saya nak cuba-cuba? Boleh, tak ada masalah. Kan? Tetapi apabila kita menggunakan kaedah sebegini, ini kena berhati-hati. Apabila kesilapan kita menyusun, letakkan nombor dengan betul dan kita menolak nombor-nombor yang ada pada nombor yang tersebut, selalunya kita sangat-sangat murid-murid akan melakukan kesilapan semasa memindahkan jawapan yang tersedia. Kita tahu macam mana kita nak buat susunan. Jadi cara yang begini kena buat latihan berterusan. Kena buat latihan secara berterusan untuk mendapatkan dia punya skill, kemahiran. Jadi kepada anak-anak kena nak cuba. Sebenarnya apa yang disediakan dalam buku teks itu sebenarnya kita nak beritahu kepada anak-anak bahawa bukan ada satu cara dalam menyelesaikan satu soalan dalam matematik. Dia ada sampai 2 cara, 3 cara, 4 cara, 5 cara. Kalau kita tengok bahagi ni sampai 11 cara. 11 cara nak menyelesaikan. Itu tak cerita lagi cara-cara yang lain. Itu sebab saya nak awak semua cuba buat. Okey, tak apa. Kita ambil masa. Baik. Cek kotak ada CV macam ni contoh Jangan risau, lepas ni cikgu akan tunjukkan dalam latihan Ini anak-anak semua kalau kita lihat bagaimana ianya disusun. Ini adalah antara
cuba jaya kalau kita nak mendarab, contoh kita nak, apabila kita nak membahagikan nombornya 98,070, nak dibahagi dengan 65, kita nak selesaikan sekarang adalah yang pertama sekali kita lihat ini 65. Kalau kat sini kita tengok kita nak bahagi dengan 9 tak boleh, 9 bahagi dengan 65 tak boleh. Jadi kita ambil lah dua nombor di sini 98, boleh tak? Boleh. Jadi kat sini kita kena tahu, kalau kita 65 darab dengan 1, 65. Kalau darab dengan 2, dah jadi 130. Jadi tak boleh. Kan? Jadi kita letak sini 1. Ini sebagai satu contoh bagaimana kita nak selesaikan. Dan apa yang berlaku di sini, apabila kita lihat di sini anak-anak, nampak tak sini 65? 65. Oh cikgu, ini besarlah cikgu. Sifir 65. Tak pandailah cikgu. Apa yang awak perlu buat, awak boleh selesaikan dalam bentuk begini. Nampak tak dia pecahkan? 6, 5. Dia buat susunan begitu. Apabila kalau kita nak selesaikan begini, tengok kat sini 65 kan. Jadi kalau kita darab dengan 65 direct. Tetapi dia untuk memudahkan murid-murid untuk memahami, untuk memahami. Kalau kita lihat di sini sama-sama anak-anak, macam mana kita nak lihat? Di sini kalau kita nak selesaikan, kita lihat, kita tambahkan dia. Kalau sini 5, tambah. Di sini tak ada nombor, ni tidak ada nombor, 2 nombor. Contoh begini, sini ada 2 nombor. Kan? Kita akan tambahkan dia. Okey, baik. Sini tak ada. Jadi 6 tambah 6 dengan 5, kita akan jadi 65. Okey, baik. Kat sini sifar, kemudian nampak tak sini 3. Hasil daripada 2 tambah 1, 3. 1 letak saja di depan ni. Jadi 130. Baik. Di sini kita nampak sini 5. Letak 5 dekat belakang. Kemudian kita lihat sini 8, 1. Tambahkan dia. 8 tambah 1, 9. 1 kita kekalkan. Jadi 195. Begitu juga dengan seterusnya. Ini nampak tak sini sifar? Letakkan di ni sifar. 4 tambah dengan 2, 6. 6. 2 kekal di sini. Okey, baik. 5 kekal sini. 2 tambah sifar. 2. 4. 3 kekalkan 3. Nampak Jadi ini adalah salah satu bagaimana kita menyelesaikan. Tapi bagaimana pula begini? Nampak tak sini sifar, kita tak sini sifar. Baik. Kemudian sini 8 tambah dengan 4, tambah dengan 4. 8 tambah 4, 12. Kan? Jadi 2 di sini, kumpul semula satu nombor, 4 dengan 1, 5. Ini sebagai satu contoh supaya anak-anak boleh nampak macam mana nak dapatkannya cikgu, macam mana kita nak selesaikan kan. Jadi awak boleh lihat ini antaranya. Cikgu akan bagi contoh, jangan risau, cikgu akan bagi contoh di sini untuk awak semua dapat apa yang cikgu maksudkan tadi. Kan? Oh, susah juga cikgu janganlah kata susah dulu kan. Cikgu ambil satu contoh lah sementara kita masih segar. Cuba kita cuba sama-sama, kita buat sama-sama untuk kita menghasilkan jawapan yang terbaik. Okey, baik. Kalau kita tak biasa, cikgu ni 47 cikgu, beratnya macam mana saya nak buat cikgu? Okey, kita buat sama-sama. Kita cubalah Okey, kita sini ni darab dengan 7. Sini akan jadi 47. Contoh kita buat sama-sama, kita susun. Kalau salah masalah tu kan. Okey, baik, kita letak sini 4 7. Baik. Kemudian 4 sini 4 lah. 4 tambah 4 8. 8 12 lagi. Sini 4 16 20 24 28 32 36 40. Sifir 7 macam mana pula? Cikgu, saya tak berapa hafal lah sifir. Tak apalah, pelan-pelan. Sebenarnya benda ni perlu dibuat latihan secara berterusan. Kita kena buat terusan, secara terusan. Baik kan cikgu ada ajar sebelum ni sifir kan? Tak apa, jangan risau. Okey, baik. Kemudian kita tengok sini 4, sini akan jadi 14, sini akan jadi 21, 28, kemudian 28, 35. Susunan kena betul ni. Sini. Oh, tengok, nampak tak cikgu tersalah kat sini? Bukan tersalah lah. Dia kedudukan. Kena berpasangan mengikut nombor tersebut. Ini 28. Kemudian sini 35.
Kan nampak tak? 35, kemudian 35, 40, 42. Kemudian sini 49, kemudian diikuti 56, 63, 70. Okey, baik. Sekarang kita lihat bersama. Okey, yang ini seperti mana kita lihat tadi, kan kita dah bincangkan tadi kan. Sini 4 dengan 7, dia akan jadi 47. Ini 47. Baik, kemudian di sini kita lihat sama-sama. 4, sini ada 1, betul tak? Macam mana pula tu? Saya pun macam mana ni cikgu kan? Takkanlah 800. Kan? Jadi kita tengok macam mana kita nak selesai. 4 kita kekalkan kat sini. 8 tambah 1, 9. Nampak tak situ? 8 tambah 9. Okey, sekarang kita tengok sini. Belakang sini ada 1, letak 1. 2 tambah 2, 4. 1. Nanti kita semak sama-sama lah. Kalau salah kita kena perbaikilah. Tak apa. Dalam kehidupan kadang-kadang kecuaian tu berlaku, kesilapan tu berlaku. Tapi kita belajar dari kesilapan lah. Okey, kita tengok sini. Ni 6, ni 2. Kita cuba. 6 tambah 2, 8. 1. Kan? Kemudian kita selesaikan kat sini pula. Ini 3 sifar. 5 kita kekalkan. 5, 3. Kemudian kita tengok sini. 4, 4. Baik. 2, 8, 2. Tengok sini. Tengok sini pula. 8, 4. Okay. 9 kita kekalkan. 8, 9 tu 12. 2, 3. Baik. Kemudian kita selesaikan yang ini pula. Nampak tak sini? 6, 7, 3. Kemudian kita cek sama-sama. Kemudian nampak sini, nampak 3, 12, 3 tambah 1, 4. Kemudian sini sifar 7, 4. 470. Okey, baik. Kita dapat selesai kat sini. Jom kita selesaikan. Dapat ke jawapan kita tidak ni? Okey, sekarang kita tengok sini 50,982 kita bahagikan dengan 47. Okey, sekarang kita tengok sama-sama. Okay, kita guna pen merah lah Jadi sekarang kita tengok 500, ni lah 551 kita boleh bahagikan ni. Boleh bagi. Mestilah darab dengan 1, 47. Tolakkan dia. 1 tak 7 tak boleh pinjam. Sini jadi 4, sini jadi 10 tambah 1, 11. 11 tu 4. Turun 9. 47 darab apa? Darab dengan 1. 7. Tolakkan. 2, 8. 47 tak boleh. Letakkan sifar. Kita tengoklah macam mana kan. Okey, kita tolakkan dia. 8 tolak sifar 8. 2 turunkan 2. Okey, sekarang kita tengok sama-sama. Kita tengok sama-sama kat sini. 282. Siapa ada 282? Ada pun. 1, 2, 3, 6. Darab dengan 6. Kita akan dapat 282. Tolakkan. So kita akan dapatlah jawapannya 1,000. Sini. So kita tulislah kat sini 1,106. Dah selesai. Ini sebagai satu contoh sebagai satu contoh apabila kita membahagikan dengan 2 digit. Dengan 2 digit. Kat mana 2 digit? Ni lah. Nampak tak 2 digit? 7 tadi. Yang ini nampak tak 99? Cuba buat. Ini latihan, latihan. Jadi memanglah kadang-kadang kita buat salah, kita tak pasti. Jadi kita kena buat latihan. Tengok contoh-contoh yang telah diberikan dalam buku teks. Jadi buku teks itu sebagai rujukan rasmi di samping dengan video cikgu berikan. Tetapi sebenarnya kita perlu buat latihan itu perlu merujuk kepada ni lah. Buku teks, buku teks. Okey, baik. Kat sini juga begitu seperti mana cikgu kongsikan sebentar tadi. Kita ada kongsikan kan. Okey, baik. Contoh kat sini kalau kita ada masalah CV. CV 7. Cikgu saya tak pandai CV 7 lah. Cikgu saya lupa lah cikgu. Tak apa. Kalau siapa yang hafal, itu lebih baik. Kita kena pandai, kita kena menghafal lah. Menghafal itu lebih baik. Baik, kita gunakan. CV 7. 1,
2, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Baik, sekarang kita teruskan. Letak sifar daripada belakang. Sifar, kita naik ke atas. Dapat sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, sekarang kita tengok sama-sama. Kat mana tu Okey, baik. Sekarang kita bahagikan dia. 98,392 kita bahagikan dengan 7. Okey, selesaikanlah. 7. Okey, kita tengok sama-sama. Apabila sini 9, kita bolehlah bahagi dengan 7. Baik, dah tentu darab dengan 1. Tolakkan dengan sini. 2. Turunkan 8. Tengok ada tak 28? Ada. 1, 2, 3, 4. 7 darab 4, 28. Tolakkan dia. Turunkan 3. 3 nak bagi yang 7? Tak boleh. Dah tentu sini sifar. Tolakkan dia. 3. Baik Baru kita turunkan sini adalah 9. Tengok siapa yang paling hampir dengan 39. Yang paling hampir dengan 39 kalau kita tengok sini adalah kat sini 35. Kalau tidak yang lain lebih daripada tu. Okay, baik. 7 darab dengan 1, 2, 3, 5 7 darab 5 35. Kita tolakkan 9 tolak 5, 4. Turunkan 2. Baik, siapa yang ada 42 situ? Oh, ada. Jadi, darab dengan 6, 42. Tolakkan dia. Itu sebagai contoh. Boleh tak? Dapatlah jawapan. Jawapan kita adalah di sini. Buatlah secara berhati-hati. Sifir kena ada. Jangan tak ada sifir. Kalau kita tak boleh menjawab dengan sifir, masalah lah. Masalah nanti. Okey, itu sebagai satu contoh. Sifir 9 sama je lah. Jangan lupa kita ada buat cara mudah itu kan. 9, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mula daripada bawah, kita tukar pendek sini. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak? Ini sifir 9. Nanti buat Baik. Kemudian kalau kita tengok soalan yang seterusnya, kat ni kita nampak. Ni kan cikgu dah bagi tadi. Jangan lupa. Okey, baik. Cikgu ambil lah yang E ni lah. E. Ni kita tengok yang ini. Macam mana cikgu nak cari anu dia? Kalau kita nak buat secara mencongak tu senang je. Apabila kita kena menyelesaikan. Macam mana kita nak selesaikan? Ada. Sama ada kita nak gunakan apabila kita nak cari pembahagi, kita kena bahagikanlah dengan nombor yang kecil. Tetapi kalau kita konsep yang di sini, kita kena tahu. Di sini apabila kita nak mendapatkan hasil jawapan ini, dah tentu kita melihat di sini. 1, 2. Ada 2 sifar. Maksudnya di sini adalah 100. Kan nampak? Macam itulah. Macam mana pula ni 98. 98 tengok sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah selesai. Itu je sebenarnya. Pantas kan? Jadi nanti letak jawapan jalan kira kat bawah. Cikgu kita nak cuba juga cikgu nak dapatkan anu dia. Kalau anu ni kalau kita tengok sini besar bahagi dengan kecil sama dengan kecil. Jadi sekarang apa perlu buat? Jadi sana nanti kita buat 98. Kita darabkan dengan 1000. Kita belajar tentang darab. Jangan lupa sifar. 8 dah tu 8, 9 1, 9. Dah dapat jawapan dah macam tu kan? Baik, kat sini kalau kita tengok macam mana? Besar. Kalau nak cek anu bahagi kecil, kita akan dapat kecil. Jadi kalau kat sini, apabila besar ini, kita nak cari yang kecil, kita apa buat dengan ni? Kita kena, kita tengoklah, kita kena bahagikanlah. 3, 0, kita bahagi dengan 3. Okey, baik. Kat sini kita tengok. Sini dengan sini. Sini darab dengan 1, 3, 0, 2. Tolakkan dia. Turunkan sifar. Ni nak bahagi, kosong nak bagi tak boleh. Sifar. Turunkan sifar.
Dapatlah jawapannya 100. Ini sebagai satu konsep yang cikgu nak kongsikan pada malam ini. Nampak ya? Ini anak-anak perlu melihat daripada pelbagai sudut. Cikgu nak tengok awak semua boleh buat. Cuba buat, cuba buat. Ada lagi soalan-soalan kat atas ni kan. Cikgu bagi pula lagi. Bolehlah Jangan anggap tu susah. Ambil masa. Cikgu tidak meletakkan masa yang tetap untuk awak kena siapkan. Cikgu nak awak cuba, nanti apabila kita masuk dalam kelas bersemuka, kita cubalah jawab. Kita cuba jawab. Ini antara soalan-soalan yang cikgu kongsikan. Jadi pada anak-anak semua, nanti tengok contoh yang telah cikgu berikan, rujuk pada video ini dan juga boleh rujuk kepada video-video lain yang awak rasa sesuai untuk awak ikuti dan awak ingin buat latihan berpandukan kepada video-video berkenaan. Silakan, tak ada masalah. Yang penting CV jangan lupa. CV jangan lupa. Kena latih. Sebaik-baik CV ini yang merupakan jantung pada matematik, kita kena hafal. Hafallah, cuba latih. Kita ambil masa sedikit demi sedikit. Pastikan otak kita mampu mencongak, iaitu kita boleh membuat secara mental calculation. Mesti kena ada. Jadi usaha ini bukan usaha pada cikgu saja semata-mata, bukan usaha mak ayah semata-mata. Jadi anak-anak semua, murid-murid semua kena berlatih. Kita kena hargai mak ayah kita. Berkorban segala-galanya untuk kita. Jadi saya nak anak-anak semua, murid-murid semua buat yang terbaik. Jangan fikir tentang susah. Cari jalan penyelesaian. Setiap masalah ada jalan penyelesaian. Ada susah ataupun senang, ataupun lambat maupun cepat. Jadi cari yang terbaik. Okay, so all the best. From zero to hero, from nothing to everything, from nobody to somebody. So anak-anak semua, kita kena teruskan yang terbaik. Terus belajar. Jadi itu saja daripada cikgu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu nanti pada minggu depan. 8 hari bulan 3 2021. Kalau lagi mengajar tahun 4 K4, doakan cikgu sihat, kita akan bertemu lagi. Okay, that's all semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.